kuliah yang pertama. Alhamdulillah kita buat puasa jadi Ustaz yang buat kuliah insya-Allah. A'udzu billah. Apa ini? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ini kasih saudara pemula pengacara majlis, Tuan Imam dan Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu maghrib kita sebentar tadi, saudara Barul Hisham selaku Ustia yang menjayakan kuliah-kuliah pengajian di Surau Al-Muhaimin Kondominium Langat Jaya ini, seterusnya pada seluruh para hadirin mukminin, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini perlu kita lafazkan walaupun tidak cukup hanya dengan berlafaz. Ya, sebab syukur ini adalah tuntutan hati sebenarnya. Ya, sebab syukur artinya orang bersyukur itu, kata Imam Asy-Syafi'i, fa'ilul khairat wa tarkul ma'asi. Orang bersyukur adalah orang yang berjaya membuat banyak benda yang baik dan meninggalkan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang tu tak cakap banyak alhamdulillah, tapi cara hidupnya, gerak lakunya dalam kehidupan memang patuh syariat. Maka itulah orang bersyukur. Tanda syukur itulah taat. Setiap tempat, setiap waktu. Habis kenapa kita sebut juga syukur alhamdulillah? Sebab menyebut alhamdulillah juga dikira sebagai salah satu pelaksanaan syukur. Di samping dia adalah satu zikir yang membesarkan menyebut nama Allah, dan kita berpahala. Udhkurullaha dzikran katsira, Allah kata sebut Allah banyak-banyak. Dan syukur memang dengan lisan, dengan sebutan, dengan anggota badan, dengan tindakan. Semayang kita, sedekah kita, jadi imam, jadi Bilal, datang ke surau, ini semua bukti syukur lah. Dan rupanya di sana ada satu benda yang paling besar yang menjadi penentu kepada segala anggota lahir kita, iaitu hati kita. Jadi sebutan alhamdulillah, syukur pada Allah yang selalu kita sebut ni, tujuannya begini. Mulut ni bercakap, ia bercakap menasihati hati kita supaya ingat Allah, buktikan ketaatan pada Allah, buktikan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maha baik dan maha sempurnanya Allah yang menciptakan insan di ahsani taqwim ni. Dia menciptakan hati yang jadi raja tu ada penasihat. Hati kan raja, Rasulullah kata, bila baik benda ni semua akan jadi baik, kata Nabi. Tapi kalau jahat benda ni, jahatlah. Mata yang jegi kat orang macam tak puas hati tu, bukan mata tu sakit, bukan mata tu jahat, dalam tu bengkak, geram dengan orang tak puas hati, kan? Kan ada kadang-kadang jeling je, itu bukan mata dia masalah, hati dia masalah, kan?
Yang mencuri bukan tangan dia jahat, tangan dia macam tangan kita juga. Cuba hati dia, ya. Yang menulis benda-benda tak elok, memfitnah, mentahmah orang dalam WhatsApp, ya, dalam apa-apa media, itu semua hati. Jadi semoga-moga, ya, dengan selalu kita menyebut alhamdulillah, syukur pada Allah ini, ya, menarik perhatian hati kita untuk membuktikan syukur agar dia jadi raja yang mengerah dan mengarah semua tangan, kaki, ya, mata, telinga kita untuk jadi rakyat yang baik, yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam, ya, kita utuskan penuh rasa kasih dan cinta buat Nabi yang tak pernah lagi kita tatap wajahnya. Macam mana agaknya muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan siapa tengok muka baginda sekali je terus jatuh hati. Ya, macam kita seronoklah tengok. Ya, ada orang suka tengok artis K-pop, kan? Tak tidur malam, tapi siapa tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lupa segala yang lain. Dia akan rindu, ya Allah, rugi. Ya, Nabi yang membawa bahagia untuk kita di dunia sampai akhirat, kalau kita tak cuba mencintai baginda, kita rugi. Ya, sebab baginda terlalu sempurna, terlalu sayangkan kita. Baginda sebelum kita lahir kat dunia, baginda dah buat pahala untuk kita. Rasulullah pernah korban 2 ekor kambing. Satu Rasulullah sebut, ini korban aku dan keluarga aku. Seekor lagi kata Rasulullah, ini korban untuk umat aku seluruhnya. Subhanallah. Sayangnya kita kalau buat satu benda, ya, kita ingat pada seorang tu, maknanya sayang lah, kan? Baca tahlil, ya, lepas tu Al-Fatihah, ingat, ya, kat arwah nenek kita atau kita, sayang lah tu. Ya, sampai ke kedai nak beli hadiah, tengok, oh, bunga ni mak suka, ya, umi suka, mama suka, sayang lah tu. Rasulullah sayang sangat dengan kita. Padahal, ya, dia tak perlu sayang kita pun tak apa. Perlu ke dia nak sayang kita? Tak payah muka macam ni, ya. Macam saya jugalah sama. Tak payah sayang pun tak apa. Tak pernah berterima kasih pun dengan baginda. Tapi begitulah, ya, Rasulullah tinggalkan macam-macam benda. Ya, satu lagi bukti sayang Rasulullah pada umat dia, apa dia? Ya, Rasulullah katakan setiap nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sebab tu saya kata kita kena ucap selawat dan salam ni dengan rasa sayang. Sebab Rasulullah sayang sangat kita. Dan orang yang sayang Rasulullah, dia akan duduk dengan Rasulullah di akhirat bersama. Itu masalahnya. Kalau tak berjaya dalam hidup kita ni, tak boleh sayang Rasulullah, ya, sayang lagi artis, ya, lebih pada Nabi SAW, tak apa-apa kita ni kadang-kadang bodoh teruk sangat. Ya, ialah sayang hati tu tak kenal pun kita. Ya, sayang main bola sampai gaduh dengan kawan. Ya, tak kira lah salah tak salah ke. Ya, salah tu sebutannya dengan sad sebenarnya. Salah. Ya, tapi dah ejaan dia salah lah. Ya, mana bagus mana dengan salah, dua-dua muslim gaduh. Ya, seorang gelak, seorang kerinting, okeylah. Tapi tak ada keperluan pun kita nak menyayangi mereka sampai begitu sekali. Tapi keperluan pada Nabi. Nabi kata likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi Allah bagi satu doa yang makbul. Tapi apa Rasulullah buat pada doa makbul ni? Dia kata aku simpan untuk jadi syafaat untuk mak aku di akhirat. Tengok bijaknya, optimisnya Nabi. Nabi-nabi lain ya doa biha. Ya, nabi-nabi lain semua dah doa dah untuk dakwah dia di dunia, tapi Nabi simpan dia punya bijak. Dia bukan tak ada Khadijah yang meninggal dah. Dia sayang isteri dia tu. Jadi kalau nak minta hidup, kalau nak minta pakcik dia Abu Talib yang jaga dia daripada kecil sampai ke tua tu, pertahankan dia, ya Allah, bagilah dia masuk Islam. Boleh je. Tapi Rasulullah fikir yang terlalu jauh. Dia simpan tu sampai ke akhirat. Tak ada Nabi boleh bagi syafaat melainkan Muhammad. Sebab apa? Peruntukan doa makbul tu disimpan untuk satu skop yang lebih luas. Dia tak fikir mak dia je. Tuan-tuan perasan tak? Rasulullah mana pernah jumpa abah dia? Dia lahir abah dia tak ada dah. Patutnya dia pula, ya Allah, aku tinggi nak tengok apa. Tapi no. Dia kata benda tu terlalu kecil berbanding pada umat semua kita ni. Maka rugilah kalau kita tak pandai nak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda terlalu menyayangi kita. Usahakanlah sesuatu apa pun yang paling kurang, ya, baiknya syariat Islam ni apa dia? Dia peruntukkan satu benda yang menggayakan orang sayang seseorang. Apa dia? Selawat. Ya, peminat Liverpool asyik cerita Liverpool je. Aku nak makan sup ni, Liverpool tak habis-habis. Dah lah, tak larat kita dengar. Sebab dia minat sangat. Kan? Yang main TikTok lah, yang PUBG je lah. Ya, kerja sekolah pun tak buat.
Jadi begitu manusia ni. Ya, maka kita ni tak sayang pun Nabi SAW, tapi Allah encourage kita, galakkan kita sayang Nabi sampai dia offer lagi, siapa selawat pada Nabi sebut nama Muhammad dapat 10 kali gandaan pahala, sebut sekali dapat 10 pahala. Allah, baiknya Allah untuk kita dapat sesuatu daripada orang yang selalu sayang ke kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita masuk mengaji lagi, alhamdulillah ya, walaupun kita dalam PKP, PKBB, PKPP ni pun ya, kelas pengajian kita berjalan lancar ya, walaupun secara online atas inisiatif surau dan khususnya Abang Badrul Syam kita ya, moga-moga Allah ganjari semua usaha ini dengan kebaikan insya-Allah. Sebab kita terus ya masuk dalam membicarakan bab solat ni ya, dan hari ini insya-Allah kita masuk membicarakan rukun kelima, rukuk serta tamakninah yang merupakan perkara ke-27 kesempurnaan solat, muka surat 62. Betul eh? Takut saya silap. Muka surat 62. Kita bacakan petikannya. Rukun kelima. Bila dah kita cerita rukun, artinya rukun ni siapa semayang tak buat rukun tak sah. Walaupun semayang banyak kali dah, ataupun dia buat tapi tak sempurna, tak betul, tak tepat, tak sah. Walaupun dahi lebam, hitam dahi dia, tapi rukuk tak betul, sebab rukun tak sah. Kemudian melakukan rukuk dengan membongkok ke hadapan dengan kedua tapak tangan, boleh memegang kedua lutut. Ni ayat kitab ni. Boleh memegang kedua lutut tu, bongkok kepala ya, ke depan, bukan bongkok ke belakang atau bongkok kiri, bongkok kanan, tu kan rukuk. Rukuk mesti bongkok ke depan. Dan syarat dia mesti tangan boleh sampai lutut. Sebab apa? Itulah sekurang-kurang rukuk. Artinya rukuk ni, siapa buat sampai macam ni pun dah rukuk ni. Macam ni rukuk dah. Tapi tak sempurna lah, cuma sah. Tapi siapa macam ni je tak sampai, dia bongkok dah. Bongkok juga. Ni bongkok juga, ni bongkok juga. Bongkok je ni. Sampailah tu. Itulah sekurang-kurang rukuk ya. Sebab tu kena usahakan. Sebab tu siapa sakit, paling kurang kalau dia boleh bongkok kena lutut, okey lah. Dia tak perlu duduk, dia kena berdiri dan bongkokkan, kena cecah lutut. Sebab tu kena ngaji pakai kitab. Kalau ngaji bebel, rokok gitu je tak dapat ya. Dan rukuk ini adalah satu ibadah yang memang khusus untuk solat. Kenapa? Sebab tidak ada amalan kat luar daripada solat rukuk. Tak pasal-pasal ada. Tiba-tiba orang tengok terus rukuk. Sujud ada. Sujud tilawah. Qiyam pun ada, berdiri. Ya, berdoa dan sebagainya. Ada pernah-pernah tengok orang tiba-tiba rukuk. Allahu Akbar. Buat apa bang? Assalamualaikum. Tak pernah orang buat gitu. Ya. Dan rukuk ni special sebab apa? Dia jadi perkiraan rakaat solat. Dan kalimah rukuk inilah yang merujuk kepada rakaat. Pasal tak ada dia tengok ra, kaf, waw, ain. Rakaat ra, kaf, ain, ta. Asal katanya ra, kaf, ain tu ada. Sebab itu ya, rakaat solat ni dirujuk berapa kali kita rukuk dalam solat. Tak percaya maghrib tadi berapa kali rukuk? 3. Sebab tu namanya 3 rakaat. Subuh ya, 2 kali rukuk. Sebenarnya hari Jumaat 3 rakaat kan? Mana dia tambah sujud. Rukuk tambah tak? Tak tambah. Sebab tu tetap 2 rakaat. Sujud je tambah, sujud tilawah tu. Tak boleh kita katakan. Jadi rakaat ni merujuk kepada berapa kali gerakan rukuk dalam solat tersebut. Jadi besar peranan rukuk ni. Maka oleh kerana dia rukuk, malah dia dinamakan, malah Allah kadang-kadang ya, Allah namakan solat tu sebagai rukuk. Farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Ya, irka', ya, artinya solatlah. Rukuklah artinya solatlah, sebab orang tak ada pun tak pasal-pasal buat rukuk. Kadang-kadang dalam syariat kalimah rukuk tu bermaksud solat, sebab tidak ada amalan di luar solat ya, yang rukuk dilakukan secara berasingan, bersendirian. Yang lebih afdal kalau membongkok ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dan tengkuknya. Yang tadi minimum rukuk ni nak sah
bongkok badan, tangan sampai lutut. Itu sahlah tu. Tapi itu tak perfect, tak sempurna. Yang the best, yang paling sempurna adalah bila mana kita rokok tu macam huruf L terbalik. Punggung, kepala sama. Dah jangan rokok macam ni pula. Ni dia jadi V dah. Ya? Saya boleh lebih Ustaz. Saya sakat macam ni, biasa je. Saya boleh tunduk lagi. No bos. Jangan buat lebih. Sebab yang paling sempurna tahap tu je. Sebab kalau kita dah turunkan kepala lebih daripada kadar sama paras tu, itu bukan rukuk lagi namanya. Itu dalam bahasa Arab dipanggil sujud. Walaupun berdiri, walaupun tunduk kepala, dalam keadaan berdiri pegang lutut, siapa yang menundukkan kepalanya lebih tinggi lebih rendah daripada punggung, dalam bahasa Arab itu dipanggil sujud. Jangan main, rugi. Taklah batal, tapi tak tepat juga. Jadi pastikan siapa tangan panjang ke, tangan pendek ke, lutut bengkok ke, lutut ngeletar ke, macam mana pun, pastikan sujud kita ngam-ngam gini. Tak boleh tak tahu Ustaz macam mana. Tu ada cermin tu. Sekali-sekala pergi kat cermin kat rumah kita yang panjang tu, tengok rukuk macam mana. Jangan asyik betulkan rambut je. Muka awak macam tu je bos. Tak boleh pergi mana dah. Sekali-sekala repair rukuk tu macam mana. Sebab kadang-kadang rukuk kita nampak macam dahsyat, tapi rupanya terlebih terrendah sangat. Kadang-kadang macam dah betul, tapi rupanya kepala dengan punggung tak sama tinggi lagi. Kita nak buat yang most perfect. Dengan lurus seperti sekeping papan. Tu macam meja tu. Macam mana kedudukan meja dengan kaki dia. Macam tu rukuk sebenarnya. Macam tu. Serta meluruskan kakinya, iaitu betis dan paha. Artinya kepala lutut jangan bengkok. Ramai silap. Saya pun ada kawan-kawan kadang-kadang main bola akan main lari laju, tapi bila rukuk silap. Tahu rukuk silap macam mana? Tak aci bang, dia bengkok ni. Ni nasihat rukuk macam tu. Macam tu tak aci tak sempurna lah. Artinya lutut mestilah ditegakkan, tekan di ledok, tapi taklah sampai menyakitkan. Sembahyang tak perlu sampai menyakitkan diri, tapi nak cerita sembahyang yang sempurna, rukuk yang sempurna. Sebab cerita kitab ni dia praktikal solat sempurna. Macam mana nak buat solat tu bagi cantik, sempurna, sebagaimana yang Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang. Itu tak nampak Nabi sembahyang, tapi ada para sahabat yang ceritakan, ulama wariskan, bukukan, ceritakan dalam kitab, dalam hadis, maka ikutlah. Dan dua tapak tangannya memegang kedua lututnya. Jangan pegang tempat lain. Ramai di kalangan kita ni yang kepala lutut, dia tak pegang. Jadi pegang kepala lutut. Bila pegang, tangan kena buka lah. Jangan rapat macam nak pegang. Serta menjarakkan anak-anak jarinya, buka lah. Pegang kepala lutut. Ada kedapatan juga di kalangan kita ni, bila rukuk dia tak pegang lutut, dia pegang betis. Dia kata tangan dia panjang. Bukan panjang tangan, tangan panjang. Panjang tangan lain dia tahu panjang tangan? Panjang tangan pun tak tahu anak Melayu sekarang. Teruk tu main PUBG banyak sangat ni. Main game banyak sangat. Panjang tangan ni istilah simpulan bahasa kita, maksudnya orang suka mencuri. Macam lipas kudung, bukan lipas tu kudung. Dia punya gerakan dia terlalu laju. Kena pandai tu benda-benda tu. Kita kena tahu bahasa kita tu. Tangkai jering, orang tahu. Tangkai jering benda apa? Jering pun tak apa kenal. Saya tak makan jering Ustaz. Ya tahu. Tangkai jering tu artinya, tangkai jering sifat dia, jering ni. Tangkai jering ni cerita orang kedekut. Sebab jering dia dah kering macam mana, biji dia dah kering, buah dah kering, namun dia tak akan gugur juga. Tu punya kedekut jering. Dia akan kering biji dengan tangkai kat situ lah. Kalau kau tak kait, kau tak petik, memang buah dia kat situ lah. Merekod kat atas tu, dia tak akan patah, dia tak akan. Itu orang panggil tangkai jering sebab tu. Macam orang kedekut lah. Awak dah belanja dia 10 kali pun 1000 kali, dia tak akan belanja awak juga. Gitu. Mintalah bantuan macam mana pun dia tak akan berikan juga. Begitu.
Jadi ceritanya tadi adalah siapa yang tangannya panjang, bukan panjang tangan panjang tangan pencuri, maka tetap juga ejazlah pegang lutut, jangan pegang betis. Ramai di kalangan kita yang saya tengok dah rajin semayang, ya, dah rajin buat halaqah, dengar pengajian sana sini, semayang sunat banyak, tapi rukuk pegang betis. Bila kita tanya, kenapa pegang betis? Tangan saya panjang tak? Nak ngejah bagi sama. Salah lah, tak kena. Takkan tak pernah tahu, tak pernah dengar cerita solat ataupun perbuatan rukuk yang tepatnya macam mana. Sebab tunggu ngaji. Jangan pandai kita kata, oh saya semayang beres dah. Ya ke beres? Ni soal sempurna dia, bukan soal sah tak sah. Rukuk ni asal bongkok kepala ke depan, tangan cecah lutut, rukuk lah tu. Tapi tak samalah. Ya, kita kalau buat untuk satu benda yang kita agungkan, besarkan, macam mana kita buat? Ya. Semangat kita buat sungguh-sungguh. Ya, kalau hari Valentine, hari kekasih, ya, dia tak tahu, tak payah tahu pun tak apalah. Dulu orang dulu sambut hari kasih, ya, kalau sambut hari kasih dia tu hari jadi ke, hari sambutan hari kasih ke, oh dia punya bunga macam mana dia bagi pada kasih dia. Jadi kita dengan Tuhan kita yang sangat sayang kita, bagi macam pada kita ni tak berhenti-henti, walaupun kita degil, walaupun kita lawan dia, walaupun kita tak patuh dia, takkanlah nak sembahyang ni pun tak tahu, ya, nak sembah Allah yang paling perfect tu pun tak tahu. Hari tadi ni tak dapat keluar ni, kesian dia. Dia malu tu. Okey, jadi begitulah rukuk. Ya, ini rukun. Dan rukuk ni kena tamakninah, sama juga. Ya, tamakninah kita dah bicarakan beberapa kali. Tapi kali ini kita sebut sekali lagi, iaitu tamakninah ni asal perkataannya daripada tam'ana. Ya, dan dalam Al-Quran kita dengar kalimah mutmainnah, samalah tu. Tamakninah ni kata terbitan, dia isim masdar. Ya, mutmainnah ni isim fa'il dia, pelaku dia. Dalam bahasa Melayu, tamakninah maksudnya tenang. Ya. Tak bergoyang lah. Jadi rukuk yang sempurna adalah rukuk yang kita tetap dalam posisi tenang, sekadar menyebut subhanallah. Barulah sempurna, baru rukunnya, ya. Artinya rukuk ni ada dua benda kita kena tahu. Pertama, kita kena sempurnakan sekurang-kurang rukuk. Yang kedua, bukan itu saja, ya, artinya kalau dah bongkok kena tangan, okey dah. Tapi ada syarat kedua, apa dia? Kena stay kat situ, hold kat situ dengan kadar baca subhanallah. Jadi siapa sembahyang bongkok sikit terus bangun, tak sempat pun kadar tamakninah, maka itu tidak sempurna. Selalu saya bagi analogi senang je. Tamakninah ni tengok air. Air ni kalau kita goyang, dia perlukan sedikit masa untuk dia tenang balik. Begitu juga badan kita. Bila kita bergerak, daripada berdiri untuk rukuk, Allahu Akbar, maka kena stay kat situ untuk buktikan dia tak goyang air ni tadi. Dia kena ada sedikit masa untuk berhenti. Begitulah. Itulah maksud tamakninah. Kita kena stay, buktikan kita dah tak goyang, ya, buktikan kita dah tenang, dan selain semayang memang tenang. Sebab tu sampai dipaksa kita buktikan kita tenang, sebab tak cantiklah menghadap Tuhan dalam keadaan kelang kabut, sana sini, sana bergerak sana sini. Sebab ruang solat adalah ruang untuk dapat tenang. Ya, dia dos rohani kita untuk kita tenang ingat Tuhan kita. Nikmat sembahyang ni sebenarnya. Sembahyang ni adalah makanan, ya, makanan roh kita, makanan rohani kita. Tapi tak rasa, sebab apa? Kita tak bawa roh kita bersama, jiwa kita bersama. Tu masalahnya. Ya, macam kita demam makan nasi, makan ayam sedap macam mana pun tak rasa lidah. Sedap ke? Tak sedap. Apa payau kau demam. Macam tu juga, ya, kita hari ni semayang rasa beban. Kan? Allah, imam ni baca surah apa? Sudah lah. Baca kula kafirun Allah, sudah lah. Tayat akhir Pak Imam baca lambat sikit, nak beri salam pun nak menggigil dia. Ya, aku malas bayang dengan Pak Imam ni lah, lambat sangat. Wirid zikir pun tak lah. Sebab apa? Sebab kita demam. Roh kita demam, tak kenal Tuhan, tak sedar diri.
Sedangkan sembahyang ni Rasulullah kata waju'ilat qurrata aini fi shalah, dijadikan sejuk ya penyaman jiwaku dalam solat. Rasulullah nyaman sembahyang. Yalah cakap dengan Tuhan, sembahyang kan ngadu dengan Tuhan. Ya, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa aku, kesianlah kat aku, wajburni, gagahi aku, tutup kelemahan aku ya Allah, warfa'ni, angkat darjat aku, warzuqni, beri aku rezeki ya Allah, wa'afini, sihatkan aku, wa'fa'ni, padam semua dosa aku ya Allah. Tapi ya kita hafal pun baca tak betul, ya faham pun tidak, ya baca pun laju, entah apa kita bebel dengan Tuhan kita. Tak rasalah nikmatnya. Makan benda sedap biasa sikit-sikit ya benda sedap kita akan hirup cicip, bahasa sekarang mau cicip sikit-sikit baru sedap. Kalau dah sombak pun tak sedap lah makan apa pun. Musangking awak pun 3 ulas kali tak sedap, bodoh kan. Dia makan sikit-sikit baru sedap. Macam itulah sembahyang Rabbil rahmani wa jurna wa manina min wa'afan. Itu bebel bang. Ya, nenek kita marah kita, dengan Tuhan kita cakap macam tu. Allah manina min wa'afan. Tahiyatul muqaddasatu assalamualaikum. Apa benda lah gitu. Tahiyatul ni ucapan salam penghormatan kita pada Allah. Boleh ke cakap macam tu dengan Tuhan? Tak boleh sepatutnya. Sebab itulah sampai dalam perkara solat ni antara rukunnya dia perlu buktikan dengan tamanina, supaya awak kena tenang. Tak tenang tak sah. Itu maksud tamanina. Jadi tolong gayakan sembahyang orang yang tenang, sebab sembahyang memang untuk tenang. Ya, percayalah kita ni kalau tak ada Tuhan, kita tak akan boleh hidup kat dunia ni. Yelah kita baik, orang dajal kita juga. Tak pujuk macam mana? Ya, kita dah buat baik dengan dia pun dia tak puas hati dengan kita juga. Ya, bini kita cakap banyak kali pun dia melawan juga. So, kena ada Tuhan. Jiran kita tak faham juga. Ya, air melilit kita kata jangan juga. Itu ya masuk ke depan pintu rumah kita juga. Kan? Kalau tak ada Tuhan, pakai tumbuk je kita hari-hari. Kalau kita besar tak apa, jiran kita Afrika, habis kita. Sebab itulah kena ada Tuhan supaya ada akhirat yang mengadili semua kehidupan dunia ni. Dan ruang ni solat lah, supaya kita dapat nikmat dalam kehidupan ni. Sebab kita tahu tak dapat hari ni, dapat kat Tuhan. Ya, duit asyik hilang, kena curi je, mana tahan kan. Maka cuba lakukan sesuatu dengan solat. Sebab Nabi SAW pun Nabi ni siapa? Kekasih Allah. Allah sayang dia. Dia nyaman ke hidup kat dunia? Mana ada dia nyaman? Dia kena baling batu. Rasulullah paling kejam ya. Rasulullah ni masa sebelum Islam kuat, tengah sembahyang kat Mekah tu, dia sujud, ya orang lambak perut kambing tu dengan tahi-tahi tu. Kita tak pernah kena. Yang sembahyang kat sini sujud atas batu tu pun bising dah. Viral cerita kau apa barang surau batu. Dahi aku lekuknya tajam. Bau sikit boh. Angkatlah batu tu, tolong nak buang. Ni cerita kat orang. Nabi ya sujud kena Fatimah menangis-nangis membersihkan Rasulullah SAW, anak dia. Ya, itu Rasulullah. Jadi kalau kita, sebab apa? Sebab hidup kat dunia, tapi Rasulullah tenang, sabar. Kena baling batu. Ya, kita pun tahu cerita penduduk Taif baling Rasulullah batu. Ya, Bani Thaqif. Ya, tapi tenang Rasulullah bila malaikat offer. Ya, Muhammad nak terbalik boleh je. Kan? Tapi Rasulullah kata, aku harapkan daripada subi-subi mereka nanti akan ada orang yang sembah Allah. Tengok tenangnya Rasulullah SAW. Sebab dunia bukan segala kesudahannya. Dan betul kesabaran Rasulullah, hari ini penduduk Taif semua jadi orang Islam. Begitulah sembahyang kena menjadi penenang jiwa kita. Jadi rukuk pun kena dengan tenang. Dalil rukuk jelas ya, muka surat 63. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Tu saya kata, apa maksud rukuk kat sini? Bukan tiba-tiba rukuk. Artinya bersolatlah. Dan ya, oleh kerana solat tu juga dinamakan rukuk, maka sebab itulah rukuk menjadi salah satu rukun solat. Rukun fi'li, rukun buat. Jadi yang rukunnya adalah perbuatannya, bukan bacaannya. Dalil tamakninah ketika rukuk, ya, sebab kita dah cerita tadi rukuk
memang rukuk, tunduk tu pegang lutut kena rukuk dah. Tapi kenapa kena tumaninah? Sebab Nabi SAW pesan, atimur ruku' was sujud, sempurnakanlah ya rukuk dan sujud. Artinya kena sempurna, artinya kena tepat ya, tetap ya, dalam satu tempoh masa agar terbukti sempurna perbuatan tersebut. Begitu juga hadis Abu Hurairah tentang kisah al-musi salatuh, orang yang ya tidak elok sembahyangnya. Ya, al-musi ini maksudnya orang yang ya musi ini sa'a maksudnya jahat ataupun tak elok. Ya, dia sembahyang tapi tak elok. Ya, maka Rasulullah tegur. Rasulullah SAW tegur dia, panggil dia, suruh sembahyang balik. Antara sebutan Nabi, ungkapan Nabi, teguran Nabi, Nabi ajar dia, "Tsummarka", kemudian kamu kena rukuk, "hatta tatma'inna raki'an", dan kamu kena tenang ya dalam keadaan rukuk tu, artinya duduk dalam posisi tumaninah. Ya. Jadi begitulah sekali. Ya, bersama rukuk kita kena melakukan atau menyempurnakan tempoh tumaninah. Dan Nabi pernah notis tentang orang-orang yang solat pada hari ini, muka surat 64 tu. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatih. Ya, orang yang paling jahat, ya, pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri ya ketika solat, daripada solatnya. Siapa pula curi solat? Ya, memang jahatlah. Kita sembahyang dicuri selipar kita. Bukan yang tu. Yang tu memang jahat juga. Ya, orang suruh sujud je dicuri pakai tangan makcik-makcik kat belakang tu. Itu mencuri ketika orang solat. Yang Nabi maksudkan ni curi, dia sembahyang dia curi. Lagi teruk. Seluk duit poket orang ke? Tak. Dia curi solat dia tu, perbuatan solat tu. Dia tidak sempurnakan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salati. Para sahabat pun mula-mula tak faham. Ramai yang bertanya, ya Rasulullah, macam mana tu? Bagaimana dia mensolat, mencuri daripada solatnya? Ya. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yutimmu ruku'ahu wa sujudah, iaitu ya orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ya. Jadi siapa boleh rukuk sampai sempurna tapi dia rukuk sikit je pegang lutut, walaupun sah, tu kira mencuri ya? Tak sempurna. Siapa yang rukuk tak ada tumaninah, dah lah tak sah. Rasulullah panggil sejahat-jahat pencuri. Jadi sayu kita hari ni ya. Sebab ramai kawan-kawan kita tu, terutamanya ketika solat sunat, lepas azan tu rajin sembahyang, sondol semua laju, tapi rukuk tak ada tumaninah, sujud tak ada tumaninah. Ya, tumaninah ni kita akan temui nanti pada 4 tempat Tak apa Ustaz sebut sekali sepintas lalu supaya kita dapat peringatan. Rukuk, ya, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ini tempat-tempat kena stay hold paling kurang 3 second untuk sebut subhanallah. Barulah dikira ya rukun-rukun itu sah. Nabi sebut dalam hadis ni 2, rukuk dan sujudnya. Siapa tak sempurnakan maka dikira pencuri. Dan Nabi kata pencuri paling jahat. Pencuri memang jahat dah. Tapi pencuri paling jahat rupanya ketika solat. Tu orang-orang yang degil kata kalau gitu baik tak sembahyang Ustaz. Senang. Itu lagi jahat lah. Ini nak cerita kesempurnaan ya. Bahasa kita untuk mengajak kita menyempurnakan. Dalil-dalil kedua tangan memegang, menggenggam kedua lutut kita rukuk dan meluruskan belakang. Yang kita sebut tadi, yang paling sempurna lurus dan tangan digenggam, menggenggam lutut. Hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi, seorang sahabat, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi khida'a mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrihi. Aku lihat Rasulullah SAW ketika bertakbir, ini bertakbir ya lepas solat, ya lepas baca Fatihah, ya menjadikan kedua-dua tangannya setentang dengan bidang kedua bahunya. Itu yang kita dah sebut Ini cinta takbir dah panjang dikit. Dan apabila baginda rukuk, baginda meletakkan kedua-dua tangannya pada kedua-dua lututnya. Rukuk je letak tangan kat lutut. Ya, kemudian meluruskan belakangnya. Samakan ya.
Ni kalau kita tak sebut hadisnya, kita tak cerita panduannya, maka kita selalu lebih kurang je. Tak cantik lah Sebab kita sembahyang ni apa? Sembahyang ni ngadap Tuhan tau. Menghadap Tuhan. Cuba pindah sikit. Macam mana agaknya kalau kita diberitahu esok kita nak ngadap Sultan Selangor? Macam mana kita buat agak-agak? Malam ni tak apa-apa nak tidur saja dah. Prepare baju esok nak pakai baju apa, nak jalan macam mana. Itu pun jumpa Sultan. Mana besar Tuhan dengan Sultan. Tapi sebab yalah, Allah ni baik sangat dengan kita. Hari-hari dibenarkan. Kita menghadap dengan dia, maka kadang-kadang ngadap pun dah terasa terlalu selamba. Sebab tu orang kata, alah semayang pakai macam mana pun sah. Ya, memang sah. Sebab Allah baik dengan kita. Tapi kita macam mana dengan Tuhan? Layak ke semayang? Dengan pakaian lebih kurang jadi begitulah. Kalau kita mampu menyempurnakan rukuk dengan sempurna, ikutlah panduan pada Nabi SAW. Kecuali kita uzur, kita sakit, mana lebih utama menyempurnakan rukuk dengan mengerjakan solat lah. Dengan apa keadaan tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk mengiring, tak mengiring bahagian terlentang, tak mampu dah terlentang, sembahyang dengan angkat kepala, tak mampu kepala dengan mata, tak mampu dengan mata, dengan hati. Macam tu sekali. Ya, itulah sembahyang. Sebab sembahyang ni hubungan kita dengan Tuhan, keperluan. Kalau dah tak mampu dengan hati, mati. Tapi kebanyakan kita dah mati dulu dah sebelum sakit. Dah tak sembahyang dah. Macam orang mati lah. Orang mati je tak sembahyang. Hatta kalau kita tak ada wuduk sekalipun, tak boleh berwuduk, ada najis, kita kena sembahyang on time. Cuma sembahyang tu kena kena ulang semula. Itu kepahaman yang ramai orang tak tahu hari ni. Kenapa tak sembahyang? Seluar kotor. Betul tak sembahyang? Qada nanti. Kena peti mati terganggang. Okay, berdosa. Mana besar sembahyang dengan yang taharah? Sembahyang besar lagi. Maka kena. Imam An-Nawawi mengeluarkan fatwa tentang perkara-perkara ini yang kita kena faham. Dia sembahyang kena on time. Cuma kalau syaratnya tak dapat disempurnakan, sembahyang tu perlu diulang lah. Jangan kita selamba tak sembahyang, berlalu waktunya dalam keadaan salah. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kedua-dua, memasakkan kedua-dua tangannya di lututnya, di kedua-dua lututnya, seolah-olah baginda menggenggam kedua-duanya. Artinya pegang betul-betul lah, jangan letak gitu je. Pegang kepala lutut tu betul. Inilah yang Nabi pesan itu pada hadis pertama yang kita baca, semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Kita tak nampak, orang sahabat cerita. Jadi ada cerita-cerita yang sabit dalam hadis-hadis yang kita bacakan. Ini hadis sahih Bukhari dan Abu Daud, menceritakan macam mana bentuk rupa rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni cerita rukuk je tadi. Selalu kita baca satu kitab fiqh, satu rukun solat satu malam. Ada ni rukuk je. Dalil menjarakkan jari ialah bila dah pegang kepala lutut, mana boleh rapat. Artinya sembahyang ni dia selesa, dia tak ada buat satu pergerakan yang kerahan menyiksa. Sebab tu bila mana kita tak mampu berdiri, boleh duduk. Tahapnya macam mana yang boleh duduk tu? Bila mana berdiri tu sakit sehingga menafikan khusyuk, maka boleh duduk dah. Artinya bukan kena paksa. Tak apa, kau boleh kalau tak mati lagi kan, duduk diri je. Kalau mati pun boleh duduk. No, tak payah macam tu. Dah mati tak payah semayang dah. Tak ada semayang sampai mati, tak ada rukuk sampai mati, tak. Apa-apa perbuatan solat yang kita buat, tapi terhalang dengan sakit. Sakit tu kadang mana? Bila mana kita paksa buat, dia jadi tak khusyuk. Kita terpaksa fokus kepala kita pada sakit. Ada sakit. Tak payah buat. Dah boleh pergi pada keringanan dia, buat isyarat dan sebagainya. Begitu sekali rahmat Allah pada kita. Tapi kena dengan ilmu lah. Okey, dalil menjarakkan idza raka'ta fadha rahataik ala rukbataik thumma farrij baina asabi'ik thumma amkuth hatta ya'khudhu kullu 'udwin ma'khadha. Apabila kamu rukuk, maka betulkan, letakkanlah kedua-dua tapak tanganmu di atas kedua-dua lututmu, kemudian jarakkanlah di antara jari-jarimu, kemudian tenanglah.
Atau mamkuth tu maknanya tetap sehingga tetap segala ruas tulang belakangmu supaya dia letak cantik begitu. Ya. Ramai orang mengkaji tentang solat, kenapa gerakannya begini dan begitu, ya. Malah ada ahli sains Jepun sampai masuk Islam sebab semayang. Dia kaji kenapa orang semua Islam semayang macam ni. Ya. Kaji tentang sujud, kenapa sujud perlu tumakninah, ya. Sebenarnya bila kita duduk dalam kehidupan biasa, otak kita ni kadang-kadang dia tak cukup bekalan untuk sampai darah pada dia. Jadi orang Islam, ya, dia ada satu perbuatan yang menyembam muka ke bumi dan satu tempoh tamakninah. Sebab tu kalau nak dapat lebih tenang, ketika sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat, bukan baca 3 kali, baca 7 ulama kata. Siapa boleh stay 10, 11, maka lagi cantik. Siapa nak tenang lah, tapi kita sekali je baca macam jadi Chaplin. Tu yang bodoh teruk sangat tu. Perasan tak ulama-ulama dulu bijak-bijak? Orang Islam dulu bijak-bijak sebab mereka sembahyang malam yang lama, yang sujudnya panjang, ya. Sebab tu mereka tenang satu, bijak, genius. Sebab otak mereka dirangsang dengan darah yang cukup. Tapi tak boleh kita sembahyang hanya kerana hasiat. Kita kena sembahyang kerana ibadat. Ini nak memberikan rangsangan supaya kita menghargai dan makin menambah keimanan kita. Artinya Allah bukan suruh kita buat benda sia-sia. Ya. Bukan sembahyang ni saja kenapa Allah suruh tungging 2 kali 3 kali, Allah bazir tak payahlah. Kalau kan diri kan senang. Tak ada keperluan. Sebab sembahyang ni datang daripada Tuhan. Tuhan ni siapa? Kita ni siapa dengan Allah? Allah ni Tuhan yang menciptakan kita. Masuklah. Masuk azan dah bang? Dah masuk lah? Kita tutup sikit lagi. Jadi sembahyang ni kena perfect, sama betul-betul. Ya, sebab dia datang daripada Nabi. Kan Nabi datang menghadap Allah terus. Maka sebab tu tolonglah sembahyang dengan sempurna supaya kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, fizikal dan rohani. Kita berhenti di sini dulu dan insya-Allah kita sambung pada ijma' ulama. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikut SOP. Isyak je kena berhenti. Betul, Selangor macam tu kan? Isyak kena berhenti. Sekali ada kita kena tangkap, kena angkat kan balai, susah pula.